Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pengajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 bersama saya Ustazah Siti Zawiyah Mak Nur. Baiklah, tajuk pengajaran kita pada kali ini ialah Pelajaran 12, Hindari Ajaran Sesat. Pelajar-pelajar boleh lihat buku teks di muka surat 83. Baiklah, sebelum kita kupas tajuk ini, saya nak bacakan hadis Rasulullah SAW tentang kepentingan berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Malik bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyyih." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang dengannya, iaitu Al-Quran dan sunnahku, wa sunnata nabi, dan sunnah nabinya. Jadi dapat kita fahami daripada hadis yang saya bacakan tadi, sekiranya semua umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan berpegang teguh dengan Al-Quran seperti mana diturunkan kepada baginda, nescaya kita tidak akan sesat dan berada dalam agama Islam yang benar. Baik, kita teruskan kepada tajuk menghindari ajaran sesat. Baik, kita lihat maksud ajaran sesat. Ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam. Jadi isi di sini yang pertama, ajaran ini didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi orang yang mereka-reka ajaran Islam, mereka mendakwa bahawa apa yang mereka sampaikan adalah ajaran Islam, sedangkan mereka menokok tambah, mengurang dan lain-lain perkara, dan benda tu bercanggah dengan ajaran Islam. Baik, kita lihat ciri-ciri kesesatan ajaran sesat yang dicipta oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan yang tersendiri. Ada banyak kesesatan dari pelbagai aspek. Yang pertama, aspek Al-Quran dan hadis. Selepas ini kita akan bincangkan satu persatu. Jadi ustazah nak pelajar-pelajar ingat, sekarang ni ada beberapa aspek yang telah disesatkan oleh pereka-pereka ajaran sesat ini. Yang pertama, aspek Al-Quran dan hadis. Yang kedua, aspek akidah. Yang ketiga, aspek ibadah. Dan yang keempat, aspek akhlak. Baik, kita pergi ke kesesatan dari aspek Al-Quran dan hadis. Yang pertama, memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Baik, sebenarnya untuk mentafsir Al-Quran, memahami Al-Quran dengan mendalam, dan arahan-arahan atau perintah-perintah larangan yang terdapat di dalam sesuatu ayat, ulama memerlukan pelbagai bidang ilmu. Di antaranya ialah hendaklah mengetahui asbab nuzul ayat, sebab-sebab ayat-ayat ini diturunkan. Sebenarnya banyak ayat Al-Quran diturunkan ketika zaman Nabi ialah untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada satu-satu masa. Untuk mentafsir Al-Quran juga, seseorang perlulah menguasai ilmu nahu atau qawaid lughatul arabiyyah, ataupun dalam bahasa Melayu kita dipanggil sebagai tata bahasa. Jadi sekiranya tiba-tiba je ada orang mentafsir Al-Quran, menceritakan ayat ni lagu ni, ayat ni lagu ni, tanpa pengajian yang mendalam dalam bahasa Arab, maka dikhawatiri pentafsirannya tersasar. Dalam
membariskan, membaca ayat-ayat Al-Quran, kita kena menguasai ilmu nahwu, ilmu saraf. Jadi tu asas kepada nak memahami Al-Quran. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran ditafsir oleh Nabi melalui hadis Nabi. Jadi kalau tak menguasai bidang ilmu hadis, tak menguasai ilmu qawaid, tak menguasai ilmu macam-macam lah, maka kita ni tidak layak untuk mentafsir Al-Quran sendiri. Nak tak nak, sebenarnya kita ni hendaklah merujuk kepada tafsir-tafsir ulama yang muktabar. Baik, seterusnya yang kedua, meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Ada pencipta-pencipta ajaran sesat ni mereka reka surah-surah baru yang kononnya adalah Al-Quran yang tersembunyi. Yang mana sebenarnya kita tahu Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat menyampaikan tabligh. Nabi telah menyampaikan semua wahyu yang diturunkan kepada baginda. Jadi mustahil ada Al-Quran yang tersembunyi. Baik, seterusnya ialah berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber Islam, sumber hukum dalam Islam. Jadi kita belajar dalam ilmu akidah bahawa sumber hukum Islam ialah Al-Quran dan hadis. Kita tidak mampu untuk memahami Al-Quran tanpa hadis, kerana yang menyampaikan Al-Quran kepada kita ialah Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah ialah hadis. Bila kita menolak salah satu, iaitu hanya menerima pakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai sumber hukum, maka kita telah sesat. Baik, kita beralih kepada ciri kesesatan yang kedua, iaitu sesat dari sudut akidah. Yang pertama, mengaku menjadi Nabi atau Rasul. Selepas kewafatan Rasulullah, ada di kalangan manusia individu tertentu yang telah mengaku diri mereka sebagai Nabi dan utusan Allah. Contoh Nabi palsu yang terkenal iaitu Musailamatul Kazzab, seorang lelaki. Dan ada juga wanita yang mengaku sebagai Nabi iaitu Sujah. Jadi mereka ni mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Baik, seterusnya mendakwa diri atau gurunya sebagai Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Ya, mereka mendakwa diri mereka lah sebagai Imam Mahdi ataupun guru mereka. Baik, kalau kita perhatikan, sebenarnya mereka yang mencipta, mewujudkan ajaran sesat ini mempunyai kepentingan tersendiri. Ada yang nak diagung-agungkan sebagai ketua, ada yang kerana ingin meringankan soal amal ibadat sehingga menyebabkan solat perlu ingat saja, zikir saja. Ada yang mencipta ajaran sesat kerana nak melakukan maksiat, contohnya minum arak dan lain-lain. Jadi di atas kepentingan yang macam-macam tu menyebabkan mereka mewujudkan ajaran sesat. Baik, seterusnya ialah memuja makhluk untuk mendapatkan sesuatu kelebihan. Dia puja orang, dia puja kubur, puja macam-macam lah untuk mendapat sesuatu. Seterusnya, mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. Baik, semua agama benar adalah tidak logik sebab agama ini berbeza-beza. Baik, dalam ilmu akidah kita faham agama terbahagi kepada dua, iaitu agama samawi dan agama duniawi. Agama samawi ialah melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul, dan semua tu menjurus kepada keimanan kepada Allah Ta'ala. Baik, agama yang kedua, jenis yang kedua ialah agama ciptaan manusia. Agama Buddha, agama Hindu contohnya. Bagaimana manusia boleh mendakwa bahawa semua agama adalah sama, sedangkan dalam agama-agama lain selain daripada agama Islam ni, mereka menyembah makhluk, menyembah sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Mungkin ada di antara ajaran dalam agama mereka yang melarang kejahatan, contohnya minum arak, mungkin ada lah kan, dan benda-benda yang jahat yang lain. Tapi pada waktu yang sama sebenarnya mereka syirik kepada
Allah Ta'ala. Maka menyamakan semua agama sebagai benar dan menuju kepada syurga adalah salah. Contoh ajaran Bahai yang menyamakan agama dalam menyamakan semua agama sebagai agama yang sama. Baik, seterusnya menolak ilmu ghaib seperti adanya malaikat dan jin. Jadi mereka tidak percaya adanya makhluk ghaib yang lain seperti malaikat, jin. Begitu jugalah pembalasan syurga dan neraka. Ni salah lah, sebab dalam Islam kita percaya adanya malaikat, adanya syurga, neraka dan alam barzah dan lain-lain lah. Baik, berpindah kepada isi seterusnya, kesesatan ajaran sesat dari aspek akidah. Menolak kewajipan ibadah fardu. Jadi kita tahu ibadah fardu ada banyak, di antaranya solat, puasa, haji, zakat. Jadi mereka ni menolaklah beberapa ibadah fardu. Salah. Beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Jadi dia kata solat tu tak payah buat. Jadi kita sebut saja. Contoh logik ke kalau kita sebut saja. Contohnya solat zuhur kan, ataupun baca bacaan tertentu, maka jadilah solat zuhur tanpa menunaikan solat zuhur yang sebenar, iaitu yang ada rukun qauli, rukun fi'li. Kena ambil wuduk dan tutup aurat dan lain-lain itulah kan. Baik, macam mana benda ni boleh terfikir oleh akal manusia? Cuba kamu bayangkan, kalau kamu lapar, kamu nak makan kerana lapar. Cuba kamu niat saja, aku makan. Kamu sebut aku makan. Sedapnya makanan ni. Okey, selesai, dapatlah makanan tersebut dan kenyang. Logik tak? Berlaku tak? Kita sebut saja, oh nasi ayam. Kita pun telah makan nasi ayam. Jadi benda tu mustahil, maka dalam ibadat lagi-lagilah tak mungkin berlaku. Baik, seterusnya ialah menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Makkah Al-Mukarramah. Contoh ajaran sesat agama At-Taslim yang muncul di Pulau Pinang, Kampung Seronok Pulau Pinang tu, mereka melaksanakan ibadah haji di Kampung Seronok. Begitu jugalah ajaran sesat yang dimunculkan oleh Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, India. Mereka menunaikan haji di Qadian. Qadian ialah satu tempat di India yang pengasas ajaran sesat dia ialah Mirza Ghulam Ahmad. Baik, seterusnya aspek ibadah ni menghalalkan perzinaan di atas nama nikah. Jadi nikah kahwin ni ialah ibadah dalam Islam, maka mereka menghalalkan perzinaan. Sebenarnya yang mencipta ajaran sesat ni nak melakukan zina, jadi dia sebutlah sebagai halal. Kita beralih pada aspek yang terakhir, iaitu aspek akhlak. Mengejek, merendah-rendahkan dan mempersendakan sahabat Nabi SAW. Jadi mengejek orang, sebenarnya orang yang tidak ada akhlak, apatah lagi mengejek dan mempersendakan sahabat-sahabat Nabi. Ini memang berlaku dalam ajaran sesat. Sahabat-sahabat besar Rasulullah, contohnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Saidina Ali, dan ada lagi lah beberapa nama. Mereka ini di antara sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga, ahli syurga. Bagaimana kita manusia akhir zaman, manusia biasa, orang awam macam kita ni yang jahil, yang sangat jauh bezanya dengan sahabat-sahabat Nabi, boleh mempersendakan mereka ni. Nabi telah mengiktiraf mereka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mana maksudnya generasi yang terbaik ialah generasi di zamanku, dan kemudiannya diikuti oleh generasi selepasnya, dan kemudian diikuti oleh generasi selepasnya ila akhiril hadis. Maksud dia tu, maksudnya Nabi kata generasi yang terbaik, masyarakat
yang terbaik ialah mereka yang hidup sezaman dengannya, yang dididik, diterbiah oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diikuti oleh generasi seterusnya. Kita yang hidup di zaman 1400 tahun lebih, yang jauh dah 1400 tahun lebih, dah jauh daripada generasi itu, bagaimana layak untuk menghina para sahabat Nabi yang mulia ni. Baik, seterusnya, bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya sahaja yang benar. Orang lain semua salah, mereka sahaja yang benar. Kan? Kumpulan kita lah yang terbaik dan orang lain semua salah. Memperkecil amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah, sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan Islam. Baik, contoh amalan masyarakat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah ialah memakai pakaian yang menutup aurat. Rasulullah memakai pakaian menutup aurat, kita pakai menutup aurat, kita telah mengikut sunnah Rasulullah. Masyarakat Arab memakai jubah, maka kita memakai jubah, kita telah melakukan salah satu daripada sunnah Rasulullah. Jadi ada orang yang menghina jubah contohnya, ada orang yang menghina pemakaian Nabi yang lain contohnya serban, maka sebenarnya telah menghina sunnah Rasulullah. Ini adalah kesesatan dari sudut akhlak. Baik, jadi saya telah terangkan beberapa jenis kesesatan dalam pelbagai aspek. Adakah dia mempunyai kesan tertentu kepada peramalnya? Ya, dia sangat memberi kesan yang besar kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Baik, kita tengok ada pelbagai sudut yang diperbincangkan dalam tajuk ni. Yang pertama, dari sudut agama. Mereka yang melakukan ajaran sesat dari sudut agama telah lemah iman dan rosak akidahnya. Pegangan akidah dia rosak dan terbatal iman. Baik, orang yang terbatal iman ni apabila mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Tak ada iman, habislah, out. Baik, menjatuhkan imej umat Islam, pengikut Islam ni akan jatuh maruah lah kerana ada di antara pengikutnya yang melakukan kesesatan. Baik, beralih kepada kesan dari sudut ekonomi, melahirkan individu yang pasif dan malas kerana dalam ajaran sesat semuanya boleh pakai niat, pakai zikir, pakai buat ni, maka mereka ni akan jadi malas. Yang kedua, membelanjakan wang kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah kerana ada tuntutan daripada ajaran sesat, kena beli tu, kena pakai macam ni, kena buat ni, maka mereka terpaksa belilah, kan, menyebabkan berlaku pembaziran wang, ataupun mereka perlu membayar yuran ataupun memberi sesuatulah kepada tok guru ajaran sesat ni, maka berlaku pembaziran di situ. Baik, kita tengok pula dari sudut politik, menggugat kestabilan politik akibat tindakan keganasan. Maka ajaran sesat ni oleh kerana mereka menyalahkan puak-puak selain daripada puak mereka, mungkin berlaku keganasan di situ, menyebabkan kerajaan yang memerintah di satu-satu negara terpaksa memerangi mereka, menyebabkan berlaku menggugat kestabilan politik. Yang kedua, mewujudkan suasana politik yang tidak harmoni akibat taksub kepada pemimpin kumpulan. Bila pemimpin kumpulan kata lagu ni, mereka akan buat, menyebabkan berlaku penentangan contohnya kepada kerajaan. Dari sudut kemasyarakatan, yang pertama, membentuk individu atau masyarakat yang bersikap agresif dan kasar. Mereka percaya hanya dalam kumpulan mereka saja, maka orang yang di luar kumpulan mereka ni, mereka akan pasif, agresif dan lain-lain lah. Yang seterusnya, memutuskan hubungan silaturahim dan persaudaraan Islam. Mungkin ada ahli keluarga yang jadi pengikut ajaran sesat, ada yang tak jadi, maka di situ akan berlaku perbalahan di antara mereka. Jadi bahaya ajaran sesat tersebut boleh menyebabkan batal akidah dan segala amal ibadah yang kita lakukan
sebelum menjadi pengikut ajaran sesat tu hilang begitu sahaja. Baik, kita beralih pula kepada cara menjauhi ajaran sesat. Yang pertama, dari aspek ilmu. Kita kena apa-apa pun perkara yang berlaku dalam hidup kita, dalam mengejar akhirat, dalam mengejar dunia, dalam apa-apa bidang sekalipun, nak menjaga agama ke apa, kita kena ada ilmu. Baik, iaitu mempelajari akidah yang sebenar berdasarkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kena belajar. Sebab itulah di sekolah ada tajuk ahli sunnah wal jamaah, keimanan ahli sunnah wal jamaah yang diajar di sekolah untuk membekalkan pelajar-pelajar dengan ilmu akidah yang sebenar. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan juga pembawaan sahabat serta menolak perkara bid'ah. Jadi apa yang Nabi bawa, yang Nabi terangkan daripada Al-Quran, itulah dia sebenarnya Islam. Apa yang disampaikan oleh para sahabat Nabi pada zaman tersebut yang diajar, kerana Nabi juga menghantar sahabat-sahabat berdakwah di tempat-tempat yang tertentu yang jauh daripada kota Mekah atau Madinah, maka sahabat-sahabat menyampaikan Islam kepada mereka. Jadi kita berpegang bahawa apa yang dibawa oleh sahabat adalah ajaran Islam yang benar. Baik, yang kedua, dari sudut bersahabat. Jadi hendaklah kita menghindarkan diri daripada bergaul dengan orang yang dicurigai ilmu dan amalannya. Jadi belajarlah, bersahabatlah, berdampinglah dengan mereka yang benar ilmunya dan juga amalannya. Kita nak belajar daripada siapa? Kita belajarlah daripada ustaz-ustaz, tok guru yang mengajar di tempat-tempat yang terbuka. Contohnya di masjid, di surau, yang mana benda tu berdasarkan kitab-kitab yang muktabar. Jadi rujukan mereka adalah dari kitab-kitab yang benar. Kita jangan pula pi belajar di tempat-tempat tertutup untuk ahli sahaja contohnya, kan? Jadi benda-benda ni bahaya. Kita pun kena kenal siapakah dia yang menjadi pengajar dalam satu-satu majlis ilmu. Kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik akhlaknya, yang mengajak kita kepada kebaikan. Seterusnya, dari sudut amalan, memastikan amalan yang dilakukan benar mengikut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi amalan yang kita lakukan, kita belajar. Sebab semua amalan kita mestilah berdasarkan ilmu. Bukannya kita ta'assub dan kita hanya menjadi pengikut sahaja. Jadi sebab itulah daripada kecil kita di sekolah kita mengajar, daripada pra sekolah lah, zaman sekarang ni ada pra sekolah, dan sampailah ke habis tingkatan 5. Setiap tahun ada pendidikan Islam. Di sekolah rendah, pendidikan Islam dipecahkan kepada bidang Al-Quran, bidang syariah Islamiah, bidang akhlak, kan? Ada banyak bidang supaya anak-anak kita di sekolah yang beragama Islam ni dapat mendalami ilmu asas agama, supaya dapat beramal dengan amalan yang benar. Bukannya hanya mengikut orang, tengok orang buat macam ni, pakai buat, kan? Baik, melalui kajian, mencari maklumat dari sumber yang sahih supaya tidak terpengaruh dengan ajaran sesat. Kita buat kajian hendaklah daripada sumber yang sahih, daripada kitab-kitab karangan ulama yang ulama-ulama muktabar yang diketahui, yang mana kitab tersebut dirujuk oleh orang-orang yang alim. Kita ikutlah, kan? Kita jangan beli-beli buku, kita peganglah, kita pun tak tahu pengarang dia ni siapa, orang ni dikenali sebagai apa ke, jangan. Sebenarnya dalam kita mengkaji sesuatu ilmu, kita juga memerlukan guru. Berguru dengan buku sahaja sebenarnya salah. Kita kena berguru dengan orang juga. Kita kena pergi belajar dengan orang juga di tempat-tempat yang saya sebutkan tadilah, di tempat yang terbuka, di masjid, di mana, ataupun melalui media massa seperti kita menonton rancangan
TV ataupun mendengar daripada radio, kan, yang mana insya-Allah lah benda-benda yang disampaikan secara terbuka macam ni selamat. Baik, seterusnya melalui doa, kita berdoa memohon petunjuk agar sentiasa berada di jalan yang benar. Di samping kita belajar, di samping kita beramal, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita ni tetap iman. Doa yang selalu diamalkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kan, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, sabbit qalbi ala ta'atik, kan, supaya kita tetap hati, tetap amalan kita di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Baik, seterusnya dari sudut bertaubat, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah di atas ketelanjuran, kesilapan melakukan dan beramal dengan ajaran sesat. Orang yang telah tersilap melakukan perbuatan-perbuatan ni hendaklah bertaubat, nak jauhi ajaran sesat. Kalau dah tersilap sesat, hendaklah segera bertaubat kepada Allah, memohon keampunan daripadanya. Baik, sebelum saya akhiri perbincangan ni, kita lihat beberapa istilah yang berlegar-legar dalam masyarakat kita. Yang pertama, liberalism, liberal agama, iaitu aliran pemikiran yang menyeru kepada kebebasan dan keterbukaan dalam mentafsir agama. Yang ni berlaku, saya pun tidak pasti sejak bila, tapi di zaman kita ni ada banyak sangat dan terkenal. Contohnya watak Siti Kasim, kan, yang rambut kuning tu. Jadi saya pernah terbaca satu artikel dalam akhbar berkaitan dengan minum arak. Dia kata bukan dia seorang, tapi yang saya baca ni adalah kata-kata daripada dia yang mana diterbitkan dalam surat khabar, dan ada orang lain yang membuat laporan polis supaya dia ni ditangkap dan lain-lain lah. Apa dia kata? Apa dakwaan dia? Minum arak adalah masalah peribadi. Contoh dia kata, minum arak ni masalah peribadi, masalah dia, kan. Jadi tak payahlah nak tangkap orang minum arak. Sedangkan dalam Islam, orang yang minum arak dia ada hukuman dia. Dia kata orang yang minum arak ni sebenarnya masih beriman kepada Allah, sebab iman tu duduk dalam hati. Siapa yang boleh picek berapa darjah keimanan dia, kan. Jadi dia kata iman ada dalam hati, Allah ada dalam hati. Jadi perbuatan minum arak tu tidak mengapa. Jadi ni keterbukaan yang melampau. Jadi sebenarnya Islam memanglah membenarkan umatnya untuk berfikir secara kritis, kan. Contohnya untuk menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan perubahan zaman kita ni. Tapi kita bukannya mengubah hukum yang muktamad, kan. Okey, tu liberal. Islam liberal, yang terbuka, yang nak bagi peluang untuk banyak maksiat berlaku, yang konon-kononnya tasamuh di antara agama. Kita membenarkan benda-benda amalan masyarakat orang kafir masuk dalam ni atas nama terbuka. Baik, yang kedua, pluralism. Aliran yang menganggap semua agama sama dan membawa kebaikan. Kalau semua agama sama, kenapa ada banyak sangat bilangan agama? Pakai satu sudahlah, kan. Jadi kalau agama ni sama, agama ni sama, agama ni sama, sebab apa ada agama yang berbeza-beza? Sebenarnya kita lihatlah firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Bila Allah menetapkan taukid, inna harfut taukid, sesungguhnya hanyalah agama Islam sahajalah yang benar di sisi Allah, maka agama yang lain tu batil, tidak benar dan sesat. Baik, jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan mengikut ajaran sesat ataupun melakukan amalan-amalan yang boleh menjadi kita ni sesat.
Baik, kita berdoa kepada Allah supaya ditetapkan iman. Doa yang masyhur daripada ayat Al-Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah dan rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang melimpah-limpah kurnianya. Kita mohon pada Allah supaya ditetapkan iman, dikurniakan kebaikan sahaja. Baik. Doa yang saya sebut tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Mudah-mudahan pelajar-pelajar rajin-rajinlah beramal dengan doa yang Ustazah sebutkan tadi, supaya dapat menjaga iman kita selamat dunia dan akhirat. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.